Assalamualaikum Awani 7.45 bersama saya Jasmine Abu Bakar dan ini antara tumpuan kami untuk malam ini. Semua anggota Kabinet ada peranan masing-masing. PM ingatkan para menteri. Azam Baki jawab tuduhan tapi masih diselubungi beberapa persoalan. Kerajaan digesa henti segera apa sahaja aktiviti pembalakan. Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah LPPR berpuas hati dengan penjelasan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki berhubung dakwaan beliau memiliki saham dengan jumlah yang melampau. Pengerusinya Tan Sri Abu Zahar Ujam kata mesyuarat khas yang diadakan bersama Azam pada 24 November lalu dan wakil LPPR mendapati tiada sebarang pelakuan jenayah atau conflict of interest dalam perkara tersebut. Menurut Abu Zahar, setelah berbincang dengan ahli-ahli LPPR, beliau berpendapat bahawa Azam tiada sebarang kepentingan keuangan maupun beneficial ke atas saham-saham berkenaan. Dalam pertemuan itu, Tan Sri Azam telah menjelaskan kedudukan sebenarnya kepada saya dan ahli-ahli LPPR yang lain bahawa akaun saham beliau ketika itu digunakan oleh adiknya, Nasir Baki, untuk membeli saham-saham berkaitan pada tahun 2015 yang mana beliau tidak mempunyai sebarang kepentingan pecuniary ataupun beneficial bagi pembelian maupun pemilikan saham-saham berkenaan. Pada masa yang sama, pembelian saham-saham tersebut dibuat di pasaran saham terbuka, open market, dan tiada sebarang pencanggahan kepentingan bagi pembelian saham-saham berkenaan pada tahun 2015. Beliau berkata demikian dalam sidang media khas di Ibu Pejabat SPRM pada Rabu. Mengulas lanjut, Abu Zahar bagaimanapun turut menjelaskan kesemua saham-saham tersebut telah dipindahkan semula kepada adiknya dalam tahun berkaitan. Tan Sri Abu Zahar Ujam menegaskan tidak menerima apa-apa surat daripada bekas anggota panel perundingan dan pencegahan rasuah Profesor Dr. Edmund Terrace Gomez berhubung dakwaan pemilikan saham Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Tan Sri Azam Baki. Sehubungan itu, Abu Zahar selaku pengerusi Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah LPPR meminta Edmund memberikan salinan surat yang didakwa dihantar kepada beliau sebagai bukti. Dakwaannya berkata bahawa saya telah terima surat daripada Edmund. Ingin saya tegaskan bahawa saya tidak menerima apa-apa surat daripada Dr. Edmund mengenai isu saham Ketua Pesuruhjaya sehingga hari ini. Jika ada, sila berikan salinan surat yang berkenaan dan sila buktikan. Dan saya panggil pegawai yang berkaitan dengan kedudukan surat-surat menyurat ini ada bersama saya, Dato' Saudara Hazard Bangun. Adakah kamu terima surat-surat ataupun apa berkenaan hal ini? Berdasarkan semakan daripada Sekretariat LPPR, tidak ada surat menyurat yang sampai ke meja Sekretariat untuk diajukan kepada saksi. Ini termasuklah email daripada Profesor Dr. Edmund Terrace. Itulah pengakuan seorang pegawai yang bertanggungjawab berkenaan semua surat dan email yang dihantar kepada SPRM. Bekas Ketua Pegawai Kewangan CFO 1MDB Azmi Tahir memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bahawa beliau tidak terlibat mengawal setiap sen wang dalam transaksi melibatkan syarikat itu. Sebaliknya, saksi pendakwaan ke-12 itu berkata segala tindakan yang dilakukan berkaitan transaksi pemindahan wang adalah atas arahan yang diberikan kepadanya oleh Low Teck Jo atau Jolo. Memetik laporan utusan Malaysia, Azmi berkata demikian ketika pemeriksaan balas Peguam Bela Hari Harintara Singh pada perbicaraan Datuk Seri Najib Razak melibatkan kes rasuah dana 2.28 bilion ringgit 1MDB. Dalam perbicaraan yang sama, dia turut menafikan namanya dikeluarkan daripada tuntutan mahkamah sebagai balasan untuk memberikan keterangannya terhadap Najib. Sebaliknya, Azmi memberitahu bahawa hanya dipanggil polis dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk direkodkan kenyataan. Bagaimanapun, dia bersetuju dengan pasukan peguam bekas Perdana Menteri itu bahawa nama beberapa saksi pendakwaan digugurkan daripada saman sivil yang sama.
Azmi yang memegang jawatan CFO dari 2012 hingga 2017 turut mengesahkan dirinya tidak pernah menerima surat tuntutan saman tersebut dan hanya mengetahui mengenai saman itu melalui media. Pada 10 Mei 2021, Kementerian Kewangan mengesahkan 1MDB dan bekas anak syarikatnya, SRC International Senang Berhad, telah memfailkan sejumlah 22 saman sivil bagi mendapatkan semula aset bernilai lebih 96.6 bilion ringgit, termasuk kira-kira 300 juta ringgit daripada pelbagai pihak tempatan. Saman itu difailkan 1MDB atas pelbagai dakwaan antaranya pelanggaran tanggungjawab fidusiari dan konspirasi. Bagaimanapun, pada 16 Ogos 2021, 1MDB menarik balik saman terhadap 7 individu termasuk Azmi. Perbicaraan di hadapan Hakim Colin Lawrence Sequeira bersambung pada Khamis. Baiklah, jumlah mangsa banjir yang melanda negeri Pahang kini semakin berkurangan. Meskipun di beberapa daerah seperti di Raub, airnya telah surut sepenuhnya. Namun kesan yang ditinggalkan bah mengubah kehidupan mangsa, dan kita mahu tahu apa sebenarnya yang berlaku di sana dan apakah cerita-cerita yang didapati di lokasi. Bersama Faris Azman yang kini berada di Raub. Faris. Terima kasih Jasmine. Ya, benar, sebenarnya air bah itu telah pun surut beberapa hari lalu, tapi kesannya terlalu mendalam buat mangsa, khususnya buat beberapa penduduk-penduduk di Kampung Perwas dan juga Kampung Ajai, antara kawasan yang tenggelam. Apabila bah yang pertama telah pun surut, kemudian bah kedua melanda dan surut ketika ini, kerja-kerja untuk mengemas dan mencuci kawasan atau kediaman mereka sudah tentu memberi satu cabaran yang amat besar, terutama kepada warga emas. Dan saya bertemu juga dengan beberapa penduduk di Kampung Ajai. Bayangkan rumahnya genap setahun sebenarnya, Jasmine. Rumah pusakanya telah pun hancur di badai ombak pada Januari 2021. Tetapi genap setahun, rumah baru telah pun dibina tetapi dibadai kembali oleh 2 kali gelombang. Gelombang pada Disember dan Januari tahun ini juga, tetapi hampir separuh daripada rumah telah pun tenggelam. Dan ia memberi satu kerumitan buat pemilik kediaman terbabit, sama ada selamat ataupun tidak, kerana kediamannya berhampiran dengan Sungai Dong yang dikatakan bahnya melimpah dengan arus yang sangat deras. Dan kemudian selepas ke Kampung Ajai, kami terus ke Kampung Perwas, antara kawasan yang turut terjejas teruk, jabatan runtuh, begitu juga dengan jalan raya yang turut terkesan dan rumah-rumah yang dibadai oleh banjir ketika ini ataupun beberapa hari lalu sebenarnya, Jasmine, agak teruk. Dan ada juga yang agak terkejut saya melihat dinding rumah rebah akibat dibadai ombak banjir yang sangat deras di Sungai Dong. Dan ada juga penduduk yang terpaksa menumpang di rumah saudara mereka, tetapi mereka mengharapkan agar bantuan dapat disalurkan secepat mungkin, terutamanya untuk membina rumah baru di kawasan terbabit. Dan ada juga rumah di gigi-gigi sungai, di resort sungai, di mana mereka mahu tahu apakah episod seterusnya. Kerana kita tahu cuaca juga ketika ini mungkin di Raub agak cerah beberapa hari ini, tetapi selepas ini episodnya bagaimana? Itu rintihan-rintihan dan luahan rakyat yang kami akan bawakan laporannya dari semasa ke semasa. Dan ketika ini sebenarnya, ketika saya bercakap ini, jumlah mangsa banjir bagi gelombang kedua, Jasmine, telah pun menurun kepada 1,011 berbanding dengan tengah hari tadi, di mana kesemua mereka ditempatkan di 25 pusat pemindahan. Ia melibatkan lebih kurang 300 buah keluarga ketika ini. Dan juga di Jerantut yang terbaru di Raub hari ini, pusat pemindahan telah pun ditutup. Begitu juga di Jerantut telah pun ditutup sepenuhnya selepas air mula surut. Dan di Rompin sebelum ini angkanya meningkat ke 500 dan kemudiannya hari ini menurun sedikit. Dan ini mungkin perkembangan positif yang akan kita lihat di negeri Pahang. Bahnya akan semakin menurun dan semakin pulih di kawasan-kawasan yang terjejas, Jasmine. Baiklah Faris, itu pun harapan kita semua untuk keselamatan mereka yang berada di Raub dan seluruh Malaysia. Laporan Faris itu tadi ada di astroawani.com bertajuk "Ini saja saya ada genap setahun, rumah pusaka musnah tak berganjak meski
berisiko banjir lagi. Itu di astroawani.com. Kita akan beralih kepada laporan seterusnya. Kerajaan digesa agar mengenakan moratorium atau pemberhentian segera terhadap sebarang aktiviti pembalakan. Gesaan itu dibuat Angkatan Belia Islam Malaysia atau ABIM bersama Pertubuhan Perlindungan Khazanah Alam Malaysia atau PEKA melalui petisyen yang sehingga kini ditandatangani lebih 200,000 individu. Jelas Presiden ABIM Muhammad Faisal Abdul Aziz, perubahan iklim yang melanda adalah akibat kerusakan serta kemusnahan alam yang dilakukan pihak tidak bertanggungjawab, khususnya menerusi aktiviti pembalakan yang amat berleluasa. ABIM menegaskan bencana yang berlaku di luar jangka ini mempunyai kaitan rapat dengan situasi perubahan iklim. Muhammad Faisal menambah, petisyen akan dilancarkan untuk mengabsahkan tuntutan serta kekhawatiran rakyat terhadap aktiviti pembalakan yang jelas memusnahkan alam serta mengakibatkan lebih banyak bencana kepada negara. Katanya hutan adalah kaedah paling murah dan paling berkesan dalam menangani isu perubahan cuaca dan iklim. Dalam perkembangan berkaitan, ABIM juga menyambut baik arahan yang dikeluarkan Jabatan Perhutanan Negeri Pahang pada 3 Januari lepas untuk menangguhkan sementara aktiviti pengusaha hasilan hutan dan pengangkutan kayu balak. Arahan tersebut seharusnya diikuti pihak berkuasa di negeri-negeri lain seluruh negara untuk memastikan usaha memelihara alam dapat dijayakan dengan holistik. Ini pula seorang ahli perniagaan kerugian lebih RM117,000 akibat diperdaya sindiket parcel scam yang didalangi 6 warga Afrika selepas termakan janji-janji manis kumpulan itu. Ketua Polis Melaka Datuk Abdul Majid Muhammad Ali berkata mangsa berusia 42 tahun itu dikatakan berkenalan dengan seorang lelaki warga Afrika melalui media sosial pada 20 November lalu. Katanya dalam tempoh perkenalan itu, mangsa dijanji hadiah yang tidak wujud berupa barang kemas selain wang tunai dolar Amerika. Abdul Majid berkata mangsa membuat laporan polis apabila menyedari ditipu selepas memasukkan wang berjumlah RM117,759 secara berperingkat untuk mendapatkan hadiah dan wang tunai itu. Bermula daripada sosial media, lepas tu dia jeratkan kita dengan ayat-ayat cinta. Lepas jeratkan ayat cinta, dia akan janji untuk beri hadiah. Hadiah perkenalan lah, hadiah hari jadi ke apa. Tapi dia punya alibi, hadiah tu tidak dapat diberikan disebabkan disekat oleh pihak custom, disekatkan oleh pihak airport, dan untuk dapatkan kembali hadiah tu mesti diberi bayaran. Tapi bayaran tu dibuat secara berperingkat-peringkat lah dia punya pujuk tu. Sehingga mangsa sedar bahawa sebenarnya bayaran-bayaran yang dibuat ni membebankan dan dia rasa macam tak betul lah sebab terlalu lama. Macam yang ni pun dekat 1 bulan kan dia punya proses bayaran tu. Beliau berkata demikian. Segmen Sinar Awani bersama saya Jasmine Abu Bakar dan ini tumpuan kami untuk malam ini. PM ingatkan Kabinet laksana peranan rakyat pula mahu rombakan segera. Selepas pelbagai spekulasi, Azam Baki tampil nafi miliki jumlah saham melampau. Selepas beberapa minggu, pembersihan sampah banjir selesai Sabtu ini. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki menafikan sekeras-kerasnya dakwaan yang mengatakan beliau memiliki saham dengan jumlah yang melampau. Azam menegaskan dirinya tidak terlibat dalam urusan pemilikan saham, malah tuduhan yang mengatakan terdapat konflik berkepentingan di pihaknya juga adalah tidak berasas. Saya ingin menegaskan bahawa dalam isu saham, saya tidak melakukan sebarang kesalahan. Dan tuduhan yang mengatakan terdapat konflik of interest di pihak saya seperti mana yang didakwa oleh setengah pihak adalah tidak berasas. Saya telah menjelaskan kepada panel LPPR ataupun lembaga penasihat bahawa akaun saham saya digunakan oleh adik saya untuk membuat urus niaga beliau dan saya tiada kepentingan atau beneficial ke atas saham-saham yang dibeli itu. Saham-saham itu dibeli melalui perasaan terbuka oleh adik saya menggunakan pembiayaannya dan saham-saham syarikat yang dibeli olehnya tiada kaitan dengan siasatan oleh SPRM. Akhirnya, kesemua saham-saham tersebut kemudiannya telah pun dipindahkan kepada akaun saham beliau.
Beliau berkata demikian dalam sidang media khas di Ibu Pejabat SPRM pada Rabu. Ditanya mengenai rasional adiknya menggunakan akaun saham beliau, Azam menjelaskan beliau tidak melihat ia sebagai isu atau kesalahan memandangkan sesiapa sahaja boleh menggunakan akaun mana-mana pihak untuk membeli saham. Dalam pada itu, mengenai tuduhan yang mendakwa beliau mengawal banyak syarikat, Azam menyifatkannya sebagai satu pembohongan besar untuk mewujudkan persepsi negatif serta menjatuhkan reputasi beliau sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Sementara itu, Tan Sri Azam Baki akan mengambil tindakan undang-undang ke atas individu-individu yang mencemarkan reputasi beliau, termasuk pengendali media sosial edisi siasat. Saya menafikan sekeras-kerasnya tuduhan ini kerana ia merupakan perbuatan yang berniat amat jahat. Oleh itu, setelah mendapat nasihat peguam, saya telah membuat keputusan untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap mereka yang telah mencemarkan reputasi saya dan juga SPRM. Sekian, terima kasih. Baiklah, dapatkan akhbar Sinar Harian esok dengan tajuk muka depan Azam Baki jawab tuduhan. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memberi peringatan kepada semua anggota Kabinet bahawa masing-masing mempunyai peranan dalam menghadapi krisis yang melanda negara ketika ini. Perdana Menteri Menerusi Kemas Kini dalam laman Facebook berkata beliau akan memastikan semua pihak memikul tanggungjawab sebaik-baiknya. Ia bagi memastikan urusan pengagihan bantuan kepada mangsa banjir di seluruh negara berjalan dengan lancar. Tegas Perdana Menteri, segala bantuan yang telah diumumkan mesti disegerakan bagi meringankan beban rakyat yang terjejas. Jelas Ismail Sabri lagi, perkara itu dibincangkan dalam mesyuarat Kabinet pertama pada 2022 yang dipengerusikan beliau pagi tadi. Perdana Menteri juga yakin dengan tumpuan dan dedikasi daripada semua, cabaran yang dihadapi negara dapat dilalui dengan tenang sebagai sebuah keluarga Malaysia. Selain itu, pengurusan banjir dan juga pasca banjir, mesyuarat Kabinet turut memberi penekanan terhadap isu penangguhan ibadah umrah bagi jemaah Malaysia atas sebab penularan varian Omicron di Tanah Suci. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob perlu segera reset barisan Kabinet beliau dan menggantikan mana-mana menteri yang tidak menunjukkan prestasi sebagaimana diharapkan rakyat. Itu adalah antara reaksi orang ramai ketika tinjauan Ashraf Awani di sekitar Kuantan, Pahang hari ini. Mereka berpandangan pembaharuan perlu dipercepatkan supaya keyakinan terhadap Kabinet Keluarga Malaysia dapat dipulihkan dengan segera. Kerajaan sepatutnya reset. Boleh kata rombak sepenuhnya kabinet, gugurkan menteri-menteri yang tidak memberi prestasi sebenar dan tukar kepada golongan profesional yang lebih berkemampuan untuk handle masalah dalam negara yang kita hadapi sekarang ni. Cukuplah kita mengatakan ini keluarga Malaysia satu hari. Tidak. Sekarang ni kita perlu faham yang mereka tidak perform. Itu sahaja. Jadi Perdana Menteri, sila jalankan tanggungjawab anda untuk kita lakukan lebih baik untuk Malaysia. Bagi pandangan saya kepada menteri-menteri yang yang tidak berkemampuan untuk melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan, lebih baik mengundur diri ataupun bagi peluang kepada orang lain yang lebih berkebolehan untuk menguruskan untuk demi negara kita lah. Okey. Sebab apa? Sebab mungkin untuk tidak membantukkanlah tugas-tugas yang diberikan. Pandangan saya baguslah kalau Perdana Menteri kita berfikiran macam tu. Saya rasa terbaik sebab kita kena cari yang betul-betul yang perform untuk prihatin pada rakyat lah, bagi saya. Sebab hari ni kita rasa rakyat memerlukan menteri-menteri yang bekerja lah. Senang cerita. Kalau kata setakat kata dapat gaji simpan tak guna juga kan. So kita nak cari yang betul-betul boleh menjaga rakyat lah. Kalau kita nak harapkan Perdana Menteri seorang, dia tak mampu sebab tu dia bina kabinet. So kabinet tu perlu kemas. Selepas ini saya akan bersama rakan setugas Firdaus Azil yang ketika ini berada di Segamat membuat liputan mengenai bencana banjir di daerah itu. Apa perkembangan situasi di sana? Tunggu seketika nanti. Apa yang menyantuni manusiawi ketika menghadapi bencana? Tak lain tak bukan ikatan silaturahim sesama sendiri. Itu yang ditunjukkan sebahagian penduduk kampung Bukit Sungai Limau di Segamat
ketika mana kampung mereka dinaiki air dan langsung tidak boleh diakses dengan jalan darat. Kita akan bersama wartawan Astro Awani Firdaus Azil yang berada di sana menyantuni dan juga memahami apa yang berlaku di sana dan perasaan rakyat-rakyat di Segamat. Firdaus. Okey, baik. Terima kasih Jasmine yang bersiaran di Bukit Jalil. Seperti yang Jasmine maklumkan kepada penonton Astro Awani, untuk saya sampai ke kampung Bukit Limau Manis ini saja saya terpaksa menaiki bot sehingga 8 km untuk sampai ke sini, kerana memang jalan di sini, jalan darat yang ke sini yang sepatutnya antara jalan utama ke kampung ini hanyalah sekitar 2 km saja, tetapi telah pun dinaiki air. Dan walaupun cuaca sudah menaiki dalam boleh katakan 2-3 hari sudah semakin cerah, tidak ada hujan sebagainya, tetapi seperti yang dapat lihat di belakang saya ini, antara jalan utama untuk ke kampung ini masih dinaiki air. Kalau anda dapat lihat, air bergenang, kerana difahamkan air ini dia merupakan kampung ini merupakan antara tempat yang bertembung antara Sungai Muar di sebelah kiri saya dan Sungai Codan di sebelah kanan saya. Maka apabila kedua-dua aliran ini bertembung, maka ia akan bergenang di sini. Dan rata-rata penduduk yang saya temui yang mengatakan bahawa aliran air itu sangat luas sehingga merangkumi dari Kampung Pogoh, Kampung Bukit Senggir, Kampung Bukit Limau Manis, ini antara kampung ini, dan juga Kampung Codan di hadapan sana, serta Kampung Terkap. Tetapi seperti yang Jasmine sebutkan sebentar tadi yang kita saksikan, walaupun ketika datang bencana dan sebagainya, tetapi apa yang saya dapat lihat di beberapa lokasi, termasuklah khususnya di Kampung Bukit Limau Manis ini, ialah ikatan silaturahim antara penduduk. Walaupun kalau anda dapat sedia maklum, seperti yang saya laporkan pada petang tadi, di mana banyak rumah-rumah di sini telah dinaiki air, tetapi apabila rumah mereka dinaiki air, tidak ada masalah untuk mereka berlindung di mana-mana sahaja, kerana ikatan silaturahim yang terjalin antara penduduk kampung, khususnya Kampung Bukit Limau Manis ini cukup kuat. Sebagai contoh, ini yang saya nak tunjukkan kepada anda, walaupun mereka menghadapi bencana, tetapi itu tidak ada masalah. Seperti yang dapat lihat, kakak-kakak makcik-makcik di sini sanggup bersama-sama untuk keluar memastikan ada aktiviti, walaupun mereka terputus hubungan sebagainya, tetapi anda dapat lihat mereka melakukan aktiviti seperti memasak dan makan bersama-sama. Walaupun ada ketika tadi mungkin saya boleh kongsikan terputus bekalan elektrik, liputan internet juga terganggu sebagainya, tetapi mereka tidak ada masalah kerana ada di antara mereka yang agak redha dan sebagainya. Tetapi anda dapat lihat, inilah belakangnya bagaimana situasi di sini, yang mana mereka masak bersama-sama, makan bersama-sama. Tetapi dalam saya melihat suasana yang agak meriah di sini, saya juga agak nak tahu jugalah apa yang mereka masak. Oleh itu saya nak bersama dengan Kak Suhaili. Di mana Kak Suhaili kalau boleh? Okey Kak Suhaili, Assalamualaikum Kak Suhaili. Pertamanya terima kasih kerana bersama-sama dengan Astro Awani. Saya nak tanya Kak Suhaili, masak apa ni Kak Suhaili? Ini sambal tumis. Nak makan dengan lempeng beserta dengan ubi. Nah, ini makanan biasa orang kampung lah. Tapi saya cakap lihat suasana cukup meriah. Walaupun kampung ini naiki air, ada tinggallah 5-6 rumah saja yang masih tidak dinaiki air, tetapi semuanya bersama-sama. Saya dapat lihat keadaan ceria, walaupun mungkin musibah, perasaan tu kita tak faham. Hati tu memang susah lah, sebab air dah ada yang menanti. Ada pula yang mengatakan ada gelombang kali kedua. Jadinya yalah, sebab kita dah biasa dengan banjir, susah tetap susah. Kata orang silaturahim tu tetap kena eratkanlah lagi. Saya nak tanya Kak Suhaili, adakah Kak Suhaili sedia maklum tentang bantuan-bantuan yang akan ditawarkan oleh kerajaan? Yang saya baru-baru ni yang saya dapat dalam 2-3 hari ni daripada NGO, Pejabat Agama Islam, YB Sulaiman, YB Kebajikan Masyarakat, dan ada juga beberapa NGO lagi lah yang membantu kami di sini. Okey. Jadi bagaimana pula tentang bantuan yang diumumkan, sebagai contoh bantuan wang ihsan RM1,000, bantuan membaiki rumah sebagainya, ada tak Kak Suhaili tahu? Tahu juga, saya ada dengar PM ada umumkan semalam yang mana dapat bantuan RM1,000 untuk yang rumah tenggelam. Yang selebihnya tu akan diumum kemudian kot. Okey. Okey, sebenarnya antara bantuan-bantuan telah ditawarkan, kita mendapat maklum apabila saya tanya, banyak yang tidak begitu aware ataupun mengambil sedia maklum. Sebagai contoh, bantuan ihsan itu yang paling popular, RM1,000 sehingga boleh menjangkau RM10,000. Bantuan sumbangan pembelian barangan keperluan RM2,500. Bantuan baik pulih rumah antara RM5,000 hingga RM56,000. Rebat bil elektrik pun ada 100% dan juga diskaun baik pulih kenderaan dan banyak lagi. Tetapi
apabila saya tanya tu mungkin mereka masih belum dapat maklumat sebetulnya. Jadi ini saya kira antara peranan yang perlu dimainkan oleh jabatan-jabatan ataupun agensi kerajaan untuk menyampaikan maklumat berserta dengan media, berserta juga dengan mungkin ketua-ketua kampung juga boleh mengambil peranan untuk memastikan setiap anak buah ketua-ketua kampung di sini mendapat bantuan yang sewajarnya, terutamanya apabila mereka sedang menghadapi musibah bencana banjir ini. Jadi buat masa ini Jasmine, itu saja buat yang saya boleh kongsikan dari kampung Bukit Limau Manis Segamat. Silakan Jasmine. Terima kasih Firdaus Azil. Saya pasti Firdaus Azil juga akan memainkan peranan untuk menyampaikan mesej-mesej yang penting di astroawani.com, dan kami di astroawani.com ada juga membawakan kepada anda info-info terkini mengenai bencana banjir yang melanda negara di pulse.astroawani.com/banjir 2021. Itu semua laporannya ada di situ dan anda boleh lihat sendiri. Baiklah, kita akan beralih kepada laporan seterusnya. Daerah Raub antara yang terjejas akibat gelombang kedua di negeri Pahang. Meskipun air bahnya telah surut, namun pelbagai kemusnahan ditinggalkan. Perit buat penduduk, tetapi itulah kesannya setiap kali bencana menimpa. Rugi, pilu dan sedih melumuri perasaan rata-rata mangsa. Kita ikuti laporan wartawan Faris Azman. Saya menelusuri Ulu Dong Raub antara kawasan terjejas teruk dalam 2 gelombang banjir baru-baru ini. Pemandangan di sini yang sebelum ini cantik, kini bertukar wajah. Ada jambatan yang roboh, begitu juga jalan yang berlopak serta runtuh akibat dilanda bah. Bagi Muhammad Fazil Muhammad Jamiun, penduduk kampung Ajai, rumahnya hancur dihanyutkan banjir pada Januari tahun lalu. Genap setahun, 2 lagi episod banjir melanda rumah barunya yang belum diduduki. Kalau tengok pada kesan tu memang tinggi lah. Memang tak jangka juga. Rumah dah roboh dan dibina semula atas apa ni, kerajaan negeri? Bantuan kerajaan. Bantuan daripada MARA. Kami terima daripada MARA. MARA. Itulah. Kami reda je lah. Kalau ikutkan hati tu memang berat. Okay. Tapi tiada pilihan. Sebab memang ni lah rumah yang kami ada. Rumah pesaka yang perlu kami jaga. Jadi memang kami berharap ada pihak yang berwajib memberi tapak baru untuk kami tinggal sinilah. Tanah di hadapan rumahnya juga berlopak akibat arus deras Sungai Dong yang terletak kurang 50 meter dari rumah. Menambahkan lagi kegusarannya apabila siren amaran banjir di hadapan rumahnya tidak berfungsi sejak setahun lalu. Harapannya itu je lah. Kami sendirilah kena alert yang masalah cuaca ni. Lama dah tak fungsi ni, tapi diorang cakap dia akan dibaiki. Harap-harap dibaikilah. Maknanya kalau awal pagi tu kejadian naik air ke, kami boleh sedar kan. Masa kejadian Januari 2021, siren berbunyi? Siren tak bunyi. Memang dah rosak dah. Memang dah rosak? Memang dah rosak, tak bunyi. Mula-mula macam banjir bulan 12 tu, awal bulan 12 tu memang ada bunyi. Lepas tu tak ada dah. Tak ada bunyi? Tak ada bunyi. Sampai ke sudah? Sampai sudah. Ni. Kira setahun jugalah dah banyak kali banjir. Dah banjir dalam 3 kali rasanya. Meskipun genap setahun kejadian banjir yang meranapkan rumahnya, namun ia masih memberi kesan kepada Muhammad Fazil. Masih lagi terkesan. Memang saya, itulah, nak tak nak, ini je yang ada buat sini rumah kami kan. Sejarah memang ni lah. Pengalaman tu memang tak dapat nak lupa lah sampai bila-bila. Memang kami selas pinggang. Alhamdulillah, bantuan kawan-kawan, bantuan penderma-penderma, kami bina baru. Bina hidup baru. Bina hidup baru. Tapi dah bina hidup baru, masih ada rasa? Ada. Memang masih ada rasa
kerisauan tu lah. Memang tinggi. Bukan sikit-sikit. Memang risau lagi. Tengok dengan keadaan sekarang ni, air sini memang laju, deras. Rasanya kalau ikutkan memang tak sesuai. Tapi hati tu nak juga ke sini kan. Sebab ini je adanya. Demi menjaga tanah pusaka ibu mertuanya, dia reda untuk tinggal di situ meskipun tahu akan risiko yang menanti. Proses pembersihan membabitkan sampah sarap akibat banjir di Selangor dijangka siap sepenuhnya Sabtu ini. Menurut Pengarah Urusan KDEB Waste Management Sdn Bhd, Ramli Muhammad Tahir, pihaknya kini sedang menumpukan kepada kerja-kerja pembersihan di 3 kawasan iaitu Taman Seri Muda, Subang Jaya dan juga Kelang. So saya target hari Sabtu 3 PBT ini yang tinggal di Kelang. Kelang pun hanya di Taman Kelang Utama dan juga di Meru yang masih ada lagi sampah-sampah pukat yang penduduk masih keluar. Di Shah Alam ni yang tinggal hanya di Seri Muda, Kampung Baru Haikom, maybe sikit di Kampung Lombong, mungkin sikit di Jalan Sungai Kandis. Yang lain semua dah hampir settle, semua kita dah selesaikan. Kemudian di Subang Jaya, Kampung Bukit Lancong, Kampung Siaman, Kampung Tengah, Kampung Bersatu, ini ada sikit-sikit lagi. So by Sabtu insya-Allah akan selesailah kita target. Semua 100% Tuan Raja. Insya-Allah kita. Beliau turut memohon maaf kepada penduduk di Taman Seri Muda sekiranya berlaku kelewatan dalam proses mengangkut sampah. Bagaimanapun pihaknya bersyukur kerja-kerja pembersihan berjaya dilaksanakan sehingga penduduk di Selangor yang terjejas akibat banjir boleh kembali hidup selesa. Jelas Ramli, pihaknya berdepan kesukaran apabila aset yang dimiliki seperti lori turut mengalami kerosakan akibat banjir. Tambahnya, setakat ini pihaknya telah mengutip lebih 40,000 tan metrik sampah di seluruh Selangor susulan banjir. Angkatan Tentera Malaysia ATM Guardians berdepan persiapan mencabar menjelang perlawanan minggu pertama Liga Sepak Takraw menentang Putrajaya Saibok pada Jumaat ini di Stadium Titi Wangsa, Kuala Lumpur. Ini susulan keadaan 2 pemain utama iaitu tekong ATM Guardians Hairul Hazizi Haizir yang mengalami kecederaan apik kiri manakala Nur Hafizul Abdul Razak yang mengalami kesakitan di bahagian mata. ATM Guardians turut berkongsi harapan sebelum perlawanan pertama menentang Putrajaya Saibok pada Jumaat. Pada musim lepas, ATM Guardians raih naib juara Liga selepas ditewaskan oleh KL Thunders di saingan akhir pada Disember 2020. Walaupun berada di kedudukan 2 teratas, ATM Guardians tidak mahu terlalu selesa dengan pencapaian lalu, malah akan lebih berhati-hati menentang mana-mana pasukan, terutamanya apabila status 2 pemain utama yang kurang pasti. Kita tak nampak dalam perlawanan-perlawanan yang akan berlaku pada awalnya ni. Mungkin ambil masa untuk menilai semua pemain-pemain yang semua pasukan-pasukan yang akan bertanding nanti. Kami tak harapkan kemenangan ke apa, cuma untuk mengeluarkan permainan yang baik untuk penonton-penonton dan jurulatih-jurulatih saksikan pada perlawanan yang akan datang Jumaat ni. First game ni kami rasa kami akan dapat temi permainan itu dulu untuk game untuk seterusnya. Tahun lepas kami hanya kalah poin je sikit. Tapi untuk tahun ni kami akan perbaikilah daripada set menang tu dan juga poin-poin. InsyaAllah kami harap ATM dapat menunjukkan prestasi yang terbaik pada tahun ini berbanding dengan tahun lepas. Dunia hiburan Korea Selatan dikejutkan dengan khabar kematian salah seorang pemain drama bersiri popular Snowdrop atau Kim Mi-soo. Namun punca kematian mengejutkan pada usia 31 tahun itu tidak diketahui. Menurut pihak agensi Landscape Entertainment, mendiang akan disemadikan di Sung Sim Funeral Home. Ia akan dilaksanakan secara tertutup atas permintaan keluarga. Untuk rekod, Mi-soo memainkan peranan sebagai Yo Jung-min dalam drama Snowdrop, rakan kepada Yong Ro-young dimainkan oleh Jisoo Blackpink. Mi-soo melakukan debut pada tahun 2018 menerusi penampilannya dalam Lipstick Revolution. Dia juga terkenal menerusi drama Hellbound dan Hi by Mama. Snowdrop pula menjadi projek terakhirnya sebelum dia menghembuskan nafas terakhir. Baiklah, laporan itu mengakhiri segmen Sinar Awal ini. Saya Jasmine Abu Bakar. Teruskan bersama kami. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.